على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bersyukur kita kepada Allah SWT di atas segala nikmat, khususnya nikmat hidayah dan taufik yang Allah SWT kurniakan di atas kita. Kerana tanpa khususnya nikmat hidayah dan taufik ini, dan mungkin kita dapat berbuat sebarang kebaikan, dan juga tak mungkin kita dapat meninggalkan semua kejahatan. Terima kasih kepada jemaah kerana dapat menghadirkan diri walaupun kuliah pada pagi ini tidak mengikut jadual asal. Jadual asal ini adalah pada hari Ahad setiap minggu pertama. Saya ada hal kebelakangannya dibalik ini lumpur Kelantan kemarin. Jadi saya mohon taburlah diterima. InsyaAllah pada pagi ini saya ingin berkongsi sebenarnya kuliah yang disampaikan oleh Tuan Guru Dr. Habib Ali Zainal Abidin yang sempat saya dengar dalam tempoh yang terdekat. Beliau telah bercakap tentang peradaban. Kalau bahasa Arabnya tamadun, kalau bahasa Inggerisnya civilization. Tapi kita dah jarang guna perkataan peradaban, kita selalu guna perkataan tamadun. Orang Melayu ni banyak dia dah pakai bahasa-bahasa daripada bangsa lain. Utamanya bahasa Melayu ni banyak ambil daripada bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Tamadun tu asal dari bahasa Arab. Dia kata akar dia Madana atau Madana, itu yang nama Madinah, membangunkan sebuah madana. Dan dia berkadang Arab kita nikmat, nikmat. Mau, semua berkadang Arab asal. Baik, jadi bila kita sebut peradaban ataupun tamadun ataupun civilization, maksud dia secara ringkas ialah proses membangunkan manusia ini supaya majulah dari segi lahiriah dan terlebih lagi rohaniah. Jadi kalau kita kata bangsa Melayu ini bangsa yang penuh dengan peradaban, maknanya dia punya maksud tu bangsa Melayu ini telah terbangun dengan baiklah dari segi lahiriah dan juga rohaniah. Jadi sudah tentu bila kita nak lihat bagaimanakah cara yang betul untuk kita bangunkan peradaban ni, ataupun tamadun ataupun civilization manusia ni, dan tentu kita kena tengok sebenarnya bagaimana Rasulullah SAW membangunkan peradaban manusia. Kalau tidak, mungkin kita akan tersasar. Sebab kalau kita ambil definisi daripada ramai orang, kebanyakan orang, bila dia kata bangsa itu telah bertamadun, nanti dia akan cenderung untuk lihat pembangunan dari segi lahiriah. Maka dia tengoklah, bangunan yang tinggi mencakar langit, dia tengoklah kepada mungkin kemewahan hidup yang dicapai oleh bangsa itu. Walhal
Contoh yang Rasulullah berikan kepada kita, tinggalkan kepada kita, bagaimana Rasulullah bangunkan peradaban manusia tu. Tak macam tu, tak macam tu. Apakah Rasulullah tak boleh bangunkan bangunan yang tinggi pencakarannya? Boleh, boleh. Boleh sangat lah, boleh sangat. Macam sekarang bangunan-bangunan tinggi di tanah Arab, Jazirah Arab. Rasulullah tak boleh ke bangunan itu? Boleh. Bahkan dari segi maklumatnya Rasulullah dah tahu dah. Akhir zaman dia orang akan bangun atau benda-benda ni. Dan itulah tanda akhir zaman dan dunia ni nak dikiamatkan. Rasulullah dah gambarkan. Besok akhir zaman orang akan buat jadi macam ni. Termasuk mungkin ni lagi sikit, termasuk salji yang turun di Jazirah Arab sekarang. Rasulullah dah beritahu dah, sebelum dunia ni berakhir nanti akan turun salji ya. Jadi orang yang tak faham semua orang main salji kan. Tapi kalau orang yang faham, oh boleh menangis tu, sebab dah nak habis lah dunia ni. Sedangkan persiapan kita tak seberapa. Okey. So mari kita sama-sama dengarkan bagaimana peradaban manusia sepatutnya dibangunkan. Mudah-mudahan kita dapat guna pakai benda ni untuk bangun peradaban di negara kecil kita. Negara kecil kita tu kita lah. Jadi bukan bila kita sebut tentang bagaimana Rasulullah membangunkan peradaban manusia atau tamadun manusia ni, kita nak kena lihat sebuah negara ataupun dunia ni. Itu kalau kita boleh berperanan, alhamdulillah. Tapi negara kecil yang paling penting sekali ialah diri kita. Kemudian negara kecil yang dekat dengan kita siapa? Itu ahli keluarga kita. Bagaimana kita nak bangunkan peradaban ni. Lepas tu kalau kita boleh kembangkan, dan saya percaya kepada pendekatan kita bermula dengan diri kita, lepas tu keluarga kita. Kalau misalnya satu taman ni lah, semua orang berpegang dengan pendekatan yang sama, setiap orang nak membangunkan peradaban dirinya, peradaban keluarganya, akhirnya bergabunglah keluarga-keluarga yang telah terbangun peradabannya di taman ni. Akhirnya taman ni akan dilihat sebagai taman yang bertamadun. Lepas tu bergabung lagi dengan jiran-jiran kita, hitam pantai, hitam darat. Jadilah sebuah kawasan Dewan Undangan Negeri yang bertamadun. Bergabunglah Dewan-Dewan Undangan Negeri ini di dalam negeri Melaka, akhirnya jadilah negeri Melaka yang bertamadun. Dia tak mungkin kalau individu-individu ni tak bermula, tak mungkin dia akan jadi macam itu. Baik, dia lagi kita tengok setakat yang sempat lah. Ni kita nak habis boleh mawan 7 suku. Okey. Jadi bila kita nak lihat bagaimana Rasulullah membangunkan peradaban manusia ni, tamadun manusia ni, kita kena tahu ada 2 fasa. Fasa pertama masa Rasulullah berada di Makkah. Kemudian fasa kedua ketika Rasulullah telah berhijrah ke Madinah. Okay. Fasa pertama di Mekah berapa tahun? 13 tahun mana? 13 tahun. Jadi secara ringkasnya apa yang Rasulullah laksanakan untuk membangunkan peradaban manusia ketika di Mekah? 2 perkara yang utama, iaitu pertama menanamkan, saya sebut perkataannya, menanamkan roh tauhid. Roh tauhid, bukan sekadar ilmu tauhid, roh tauhid. Apa beza ilmu tauhid dengan roh tauhid? Ilmu tauhid, Pak Din, bila kita ada ilmu tauhid, kita boleh syarah bahawa Allah tu zatnya bagaimana, walaupun kita tak tahu sebenarnya zat Allah tu
dengan sempurna lah. Yang kita belajar, kita kena belajar sifat Allah, baru kita boleh kenal zat Allah. Kita kena belajar PL Allah, apa yang Allah lakukan, baru kita kenal zat dia. Okey, kita boleh syarah lah. Allah itu wujud, Allah itu qidam, Allah itu baqa, Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Boleh syarah, boleh keluar dalil, boleh keluar dalil. Dalil apa, naqli, dalil akli, semua boleh keluar. Boleh petik dia daripada kitab ni, muka surat ni, mungkin kita boleh petik baris ni. Tapi belum tentu orang yang ada ilmu tauhid itu ada roh tauhid. Apa yang Rasulullah telah lakukan, para sahabat bukan sahaja tahu berkaitan dengan tauhid ni, keimanan ni, tapi ada roh, ada rasa. Macam kita lah, kita tahu Allah tu ada, kita tahu Allah itu maha mendengar, tapi kita tahu Allah itu maha melihat, tapi apa kita buat? Kita mengumpat semacam, kita mengata orang semacam, tak kata dekat lisan, hati berkata-kata, alah, macam bagus sangat je. Sedangkan dari segi ilmu tauhid kita dah tahu Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, bukan macam kita. Kita dengar apa yang berbunyi. Allah benda tak berbunyi pun Allah dengar. Kita melihat bila ada cahaya, kalau dalam gelap kita tak dapat lihat. Allah tanpa cahaya pun boleh lihat. Benda yang kita benda yang dizahirkan baru kita dapat lihat. Allah benda yang kita tak zahir pun Allah dapat lihat. Tapi oleh kerana tak ada roh tauhid itu, tak ada rasa Allah itu maha melihat seperti yang saya terangkan tadi, maka kita semacam mengumpat, mengata orang, kadang berbisik-bisik dalam hati. Su'udzan banyak lagi. Su'udzan tu pun kalau kita halusi, kalau kita layan, dia jadi berdosa pula, berburuk sangka dengan orang. Sahabat Rasulullah ni bukan setakat ada ilmu tauhid, dia ada roh tauhid. Jadi kalau kita nak kata kita ni dah beradab ke tidak, itu masalah kita. Sebab kita ilmu tauhid tu Masya Allah, mungkin banyak kitab dah kita khatam, tapi roh tauhid tu dah dapat atau tidak? Cuba kita tanya kita depan orang dengan belakang orang sama atau tidak bila kita sembahyang? Kan? Kalau depan orang, maksudnya di surau, di masjid, macam mana tertib kita, Masya Allah. Bila rukun sembahyang yang ke-13 tertib, terjaga betul lah. Lama nina itu pun terjaga betul. Tapi kalau na'udzubillah, bila kita bersendiri sembahyang seorang-seorang kat rumah, ada orang tak pakai baju pun, asal tutup aurat je. Kalau dulu-dulu kita pernah nampak lah, orang sembahyang pakai plekat dia atas pusat dia, baju tak ada. Masya Allah. Ada ke roh tauhid tu? Minta maaf tak, diragui lah. Sebab kita sembahyang, kita solat di surau ke di masjid ke di rumah ke di tepi jalan di hutan, kita menyembah Allah yang sama, Mengapa pakaian kita berbeza-beza? Mengapa tertib kita tak jaga? Mengapa tamakninah kita tak jaga? Sebab roh tauhid itu tak ada. Jadi itu pun kita dah kedua macam mana, tapi kita ramai lah. Kalau kita ikut definisi moden, kita terima kita adalah bangsa yang bertamadun. No man. No, tak ada. Kalau pegang pada definisi itu, roh tauhid tak ada lagi. Bermakna belum bertamadun, belum beradab. Sebab kita mudah bergaduh kan? Berebut kuasa boleh bergaduh, berebut ekonomi boleh bergaduh. Tapi kalau kita betul-betul telah dapat roh tauhid itu, insya-Allah, orang yang ada roh tauhid ni dia tak sempat bergaduh, sebab dia sibuk menjaga hablum minallah itu, sibuk jaga hati dia, sibuk jaga. Tapi kita bila tak ada roh tauhid itu, tak sibuk jaga hati kita. Hati kita langau, fikiran dah tentu langau. Kalau hati langau, fikiran pun langau. Tapi kita ada masa yang terang, kita stop macam tu kan. Tapi boleh faham sikit-sikit kan? Teman-teman okey kan?
Ruh tauhid. Belajar. Jangan pula kembali salah faham. Oh, kita dapat ruh tauhid dah, tak payah ilmu tauhid. Tak boleh. Dia daripada ilmu tauhid tu pergi kepada ruh tauhid. Macam mana nak dapat ruh tauhid tu? Kena dibimbing oleh mursyid. Kena ada guru yang bimbing kita. InsyaAllah dapat. Jadi sahabat Rasulullah tu dibimbing oleh Rasulullah. Rasulullah dibimbing oleh Allah. Kadang-kadang malaikat Jibril, Allah hantar malaikat Jibril. Tapi kalau kita syok-syok sendiri nak dapat ruh tauhid itu bayar, bayar dapat ruh tauhid itu. Itu yang kalau dulu tak ada lah istilah syekh tarikat. Kalau nak pakai istilah syekh tarikat tu Rasulullah lah syekhnya dulu, kan? Islam yang Rasulullah bawa tu memang dari awal syumul. Mana ada tauhidnya, ada tasawufnya, ada fiqahnya. Dia datang secara bulat gitu. Tapi kita akhir zaman ni dipecah-pecah pasal apa? Pasal kemampuan kita sendirilah. Kalau tak dipecah-pecah, hari ni kita belajar tauhid, hari ni kita belajar fiqah, hari ni kita pula tak mampu nak buat apa-apa tu. Tak mampu nak buat. Tu ada orang tak faham kata Rasulullah tu tak pecah-pecah. Iya, ulama pecah-pecah tu pasal kita lah. Pasal kita tak mampu. Kita ni orang awam. Kena belajar. Orang pada timur kata suku-suku. Ini bukan kita tauhid, istilah tauhid. Esok bukan kita tasawuf penawar berganti. Esok bukan kita fiqah. Kalau kita hebat tak apa lah. Kita ni lemah. Tu sebab dia pecah-pecah. Okey ya. So, kena ada guru bimbing kita. Dan bila kita dah berserah diri pada guru tu untuk dapatkan ruh tauhid tadi, baru jadi. Tapi kita ni mana berserah diri? Cikgu tegur kita pun kita berhenti. Kata kita dah sembahyang, tiba ustaz tegur, Samsul tidak ada. Anak tengok entah ni sembahyang tak ada tamak nina. Oh, kita tersentuh. Dah pakai jubah, dah pakai serban. Orang kata sembahyang tak ada tamak nina. Oh, menderita kita. Padahal kalau dah kita serah diri pada guru kita tegur betul tak mau. Allah, terima kasih rasa. Misalnya kata kita baca Quran tak betul, kita dah belajar tajwid dasarkan, atau kita dah jadi qari antarabangsa ketiba lah. Tapi yang betul-betul orang nak dipimpin tu, dia memang pergi belajar, kan? Ada saya tempat belajar Quran dengan seorang ustaz ni, dia memang jadualkan diri dia. Masa tu saya belajar dengan dia, dia faham, dia kuatkan. Dia jadualkan diri dia dalam tak setiap bulan pun, beberapa bulan sekali dia pergi balik belakang menghadap guru dia, belajar tajwid, belajar baca balik lah, kena tegur. Fatihah ni pun kalau kita ulang-ulang, setiap kali jumpa guru A, ada salah lagi, guru B ada salah lagi, selama lama ada salah balik tu, kan? Kurang tebal, kurang panjang, kurang nipis, kan? Angin tak keluar, kan? Okey. Kemudian apa lagi berlaku di Mekah? Ingat peristiwa Isra Mi'raj berlaku pada tahun ke-10 kenabian Rasulullah, betul tak? 10 Jadi maka datanglah perintah solat. Jadi dah mantap tauhidnya. Jadi solat, perintah solat pun datang. Sustain, orang putih kata untuk sustain, untuk kekalkan tauhid itu. Dan tak mungkin kita dapat pertahan tauhid kita kalau kita tak mendirikan solat. Tak mungkin. Itu sebab kalau kita teliti rukun Islam tu, yang pertama apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu apa? Solat. Dah mantap tauhid. Dah aku bahawa Allah itu Tuhan kita, Rasulullah itu Nabi kita, Rasul kita, pesuruh Allah. Disusuli dengan solat. Jadi benda itu berlaku masa fasa pertama. Tauhid dimantapkan, lebih kurang dalam 10 tahun turun perintah solat. Perintah solat ini dia punya intipati untuk memperkukuhkan keimanan kita lah, tauhid kita. Kalau ada orang mengaku saya ni beriman, cuma saya tak sembahyang je. Masalah.
kita taklah kasyaf, tapi ada masalah dengan iman tu. Kan? Sebab kalau benar-benar beriman, tak tinggalkan solat. Kalau benar-benar beriman, terlewat solat, menderita. Ya. Kita nak ukur iman kita senang ya. Di antaranya itulah solat. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita terhadap perintah solat ni? Sikap ni kalau dalam bahasa mudah respon kita macam ni. Adakah kita tangguh-tangguh? Misalnya dah masuk waktu kita tangguh-tangguh lagi. Contohnya subuh ni pun ramai dalam orang masih tangguh, betul? Subuh masuk lewat, dia lagi lewat. Bila syuruk? Pukul 7 apa? Pukul 5. Itu situ betul ya? 7.20. Kadang-kadang waktu kecemasannya pukul 7. Pukul 7. Itulah tahap bulu tauhid kita. Kemudian kita suka semayang sendiri, kita semayang jemaah. Itu kain ukur kedua pula. Lepas tu lepas solat tu, lepas salam tu, bagaimana kita jaga diri kita sepanjang solat. Selepas solat tu kita jaga tak? Dalam solat kita jaga apa? Semua kita jaga. Kita jaga tauhid kita jaga fiqh kita jaga tasawuf kita. Luar sembahyang kita jaga tak? Kita jaga tak tauhid kita? Kita jaga tak fiqh kita jaga tak tasawuf kita? Contoh kita misalnya dalam sembahyang semuanya kita lillahi ta'ala. Daripada mula kita niat tu kita lillahi ta'ala. Kemudian kita perkukuhkan dalam doa kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi bila luar solat, macam mana? Bila kita tolong orang, lillahi ta'ala ke ataupun nak orang puji? Patut apa yang kita bangunkan dalam sembahyang itu kita terjemahkan di luar sembahyang. Kalau dalam sembahyang niat lillahi ta'ala, di luar sembahyang apa saja kita buat lillahi ta'ala. Tolong kata itu bang satu tayar pancit kan, orang berhenti tolong dia tu lillahi ta'ala atau enggak? Ataupun kerana aku orang tak berhenti masa tu nampak aku tu apa nak kata dia kan. Itu dari segi apa tauhid ni, dari segi fiqh. Kita buat kat luar tu kita hantam saja ke? Yang haram pun kita buat. Dalam sembahyang mana kita buat yang haram? Contoh dalam sembahyang, ketika sembahyang haram makan, haram minum. Ada makanan terselit celah gigi. Kita tahu haram makan ni. Kita buat kontrol ambil buang. Betul tak Aziz? Kadang-kadang kita makan, kita tak busuk gigi lepas makan tu terselit gigi dah tua-tua ni jarang. Makan pula apa sup apa? Gearbox ada daging terselit. Akak-akak takbir, elok baca doa kita nak macam tak? Ada pula. Terasa pula apa gempah tu lagi. Jadi tak telan tahan IPO. Sebab kita dapat rasa pada IPO tu ada rasa gempah ratus tu. Kalau telan IPO yang apa, yang tak ada campuran tu tak apa. Tapi kalau kita telan IPO tu kita rasa memang ada lah rasa sirap tu. Tak boleh. Sebab air sirap tu. Boleh. IPO tak apa, kita telan masa sembahyang. Tapi IPO yang ada campuran sirap tu tak boleh. Jadi bukan main dia kata haram betul. Masa solat ni haram makan, haram minum. Di luar sembahyang yang haram kita redah kan. Contoh. Nampak mudah kan? Bangsa tu tanam pokok tu berbuah. Tu pokok yang bangsa tu tanam. Saya bangsa tu ni tak pelawar buah ni. Kan aku tengok banyak kali dah buah. Kita pun petik haram tu. Kan? Kadang-kadang buah nampak sangat lah. Bunga, kawan kita tanam bunga, kita cantik bunga ni, kita pun aku petik satu dia tak marah pun. Kejap lagi aku beritahu lah, bukan, mana tahu kejap lagi kita meninggal. Siapa ada boleh jamin bahawa kejap lagi dia hidup ni? Kita boleh jamin ke bahawa kejap lagi kita hidup? Tak ada jaminan. Datang kejap lagi mati. Bilik jenazah pun siap, kami cantik. Siapa nak rasmi kan tu?
Siapa nak rasmikan? Tetap dah ada rasmi itu. Cuma kita tak tahu je. Allah rasmi tetap dah ada lah. Baik. Kita boleh dapat uang donate RM1,000 lagi kan untuk siapkan apa keranda nak bawa naik atas ni dengan kain kapan. Yang meninggal dalam waktu terdekat ni jangan takut. Everything is ready. VIP punya layanan kan. Siap aircon. Kalau masa mandi itu ada request nak pasang aircon pun boleh kan. Boleh? Lepas semayang kita jaga tak tasawuf kita. Masa semayang jaga tasawuf kita. Apa tu? Kita tak maulah kita rasa kita hebat masa semayang kan. Berbisik-bisik kata macam ujub rasa. Apa ni aku semayang ni. Orang lain tak semayang ni. Bagus aku ni. Aku baca semuanya betul. Bagus. Memanglah kita kena baca betul. Kena baca dengan betul. Tapi kita rasa kita ni bagus sangat itu bahaya tu. Di luar semayang kita ada tak selalu tasawuf kita. Orang yang ada tasawuf ni dia cepat memaafkan orang. Hari ni barat tak habis-habis. Barat tak habis-habis. Sikit hal ni habis lah. Jadi tuan-tuan, itu telah dibangunkan. Tengok telah dibangunkan dengan mantap. Ruh tauhid, ilmu tauhid, ruh tauhid dimantapkan lagi dengan perintah solat. Lepas tu datang perintah untuk Rasulullah hijrah ke Madinah. Dah ready dah. Jadi yang kita kena faham, bila kita nak membangunkan peradaban fasa kedua ni, sepatutnya ruh tauhid telah mantap. Ingat senang dia tuan-tuan nak hijrah. Sahabat-sahabat nak hijrah tu, ada sahabat-sahabat yang kena tinggalkan keluarga dia yang belum Islam lagi. Ada sahabat-sahabat kena tinggalkan harta dia, tak buat apa. Selain sebidang dia, unta yang dia ternak, yang apa perniagaan yang telah bangunkan semua tinggal. Bawa diri dia ikut Rasulullah. Boleh ke kena korban tahap tu? Tahap maksimum boleh? Boleh, insya-Allah kalau ruh tauhid telah dibangunkan. Tapi kalau ruh tauhid perlu dibangunkan, nak sedekah subuh tu pun menderita. Buka-buka baik-baik, ingat nak sedekah sikit. Yang ada RM50 je. Macam tu boleh. Boleh? Kata kita nak sedekah subuh, aku nak sedekah sikit je. Buka-buka tengok. RM50 je tu. Nak sedekah pun tak sedekah. Kita tahu iman kita mana ni. Dalam kebanyakan hal, dalam kebanyakan keadaan, kita tak boleh. Sekejap lagi aku nak makan tu tak ada duit ni. Tapi kalau kita boleh, ambil kau. Nak sedekah sikit, tak ada duit sikit, ada duit RM50, tak jadi pula. Tapi kalau orang ada ruh tauhid, insya-Allah dia bagi. Sebab dia terus ingat Allah. Rezeki ni Allah yang bagilah. Rezeki ni Allah punya lah. Allah bagi. Apa yang kau takutkan? RM50 pun Allah bagi. Dan selepas ni dia nak bagi lebih banyak lagi pun tak mustahil. Senang saja bagi Allah. Tapi sebab ruh tauhid itu mahal. Tu kita baca sirah sahabat sedarlah. Sahabat bina. Tapi kita tanya dia aku macam mana? Jadi lepas ni apa yang kita perlu lakukan? Bangunkan ruh tauhid tu. Belajar ilmu tauhid, cari guru yang boleh bimbing kita supaya kita punya ruh tauhid tu dapat kita capai. Lepas tu kunci nak mantapkan ruh tauhid ni seperti yang saya sebutkan, solat tu kena jaga. Memang hari ni kita dah solat, tapi kualiti solat kita tu kita kena cek. Solat kita tu kualiti dia tadika lagi ke, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, ataupun dah masuk universiti je. Contoh budak tadika semayang macam mana? Budak tadika semayang macam mana Pak Rosli? Budak tadika semayang sempurna tak rukun dia? Tak sempurna pun kan? Kadang rukun fi'li dia, rukun qawli out lagi. Tak usah cakap rukun qalbi. Rukun fi'li dia okey lah. Allahu Akbar. Kata Allahu Akbar tu dia sebut, tapi dia baca Fatihah dia tak buka. Betul? Dia tengah takbir tu dia boleh bergerak dalam tweet kawan dia. Lepas tu sebab imam dia cik kat depan dia tak nampak. Itu budak tadika sebenarnya.
Ada tak orang dah tua tapi semayang macam budak tadika? Ada. Tapi bukan nak cari sangat, tapi kadang terdampak. Terdampak. Nampak? Macam mana tu? Rukun fi'li dia tak sempurna lagi. Tak usah cakap rukun kauni lah, rukun kalbi, rukun fi'li. Rukun fi'li pun tak sempurna lagi ya. Ayun tangan, saya buat contoh kan. Kita masa lepas rukuk, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Berhati-hati, kena stop. Kadang ayun. Habis. Batal lah semayang sebab gerakan lebih daripada apa? Tiga. 1, 2, 3, 4. Sedap dia ayun. Lepas tu garu. Letak macam ni, jari gerak tak berat. Tapi kalau sengaja main-main pun tak boleh gerak. Okey, wah dia dah belajar. Ustaz kata kalau nak garu letak baru buat. Main-main pula dia. Batal dia. Main-main tu yang menyebabkan batal. Sebab dalam semayang mana boleh main-main. Kalau betul garu batal, kalau perlu jari itu 5 kali je lah. Tapi dah 5 kali dah cukup dah. Bagi 10 kali dah. Lambat pula imam dia baca. Ataupun dia buat gerakan kecil tapi main-main. Batal main-main. Mana boleh main-main dalam semayang. Itu tak masuk ni. Itu yang saya kata umur dah tua tapi semayang, kualiti semayang tadika lagi. Gerak tu. Kalau sempat betul kopiah pula tu. Macam kita sekarang berhati-hati. Kita asyik betul mas tu kan. Kadang mas turun di masa kita nak semayang kan. Jadi nak baca dah gerakan tu kena perhatikan. Jangan sampai membatalkan kita punya solat. Jadi baiki tuan, kualiti solat kita, sentiasa kena baiki ya. Dia kalau nak tahu solat kita ni dah bertambah baik atau tidak kualiti dia, senang je Aziz. Apa kayu mengukur dia? Kita boleh cek sendiri insyaAllah. Kalau kualiti semayang kita ni telah meningkat, bertambah baik, sama ada dari rukun fi'li ke qauli ke qauli, dia akan membuahkan hasil. Apa dia? Kan pernah saya cakap, ilmu yang bermanfaat tu kalau kita dapat, dia punya hasil ialah kita dapat beramal dengan ilmu. Kemudian amal itu kalau dah mencapai tahap amal soleh, apa hasil dia? Membuahkan akhlak. Akhlak kita bertambah baik. Jadi kalau semayang kita tu telah meningkat kualiti dia, dah ada ruh tauhidnya misalnya, masa semayang, dah ada ruh tasawufnya, pekahnya pun dah sempurna, insya-Allah akhlak kita bertambah baik. Akhlak kita bertambah baik. Akhlak kita dalam konteks ablum minallah bertambah baik. Akhlak kita dalam konteks ablum minan nas bertambah baik. Kita dengan Allah makin berakhlak. Contohnya ni, bila Allah bagi kita nikmat, dan memang tiap saat Allah bagi kita nikmat, kita sentiasa bersyukur. Lidah kita, hati kita tak sempat nak komen nikmat yang Allah bagi ni. Tapi kalau kita tak berakhlak, kita sempat komen. Allah dapat RM1 je. Komen. Kita berniaga itu kan. Kita target RM100 dapat RM1. Oh, dapat RM1 je. Komen tu. Lagi apa? Kadang-kadang kita tak pasal akhlak kita dengan Allah, kita tak jaga. Hujan pula. Kita nak pergi masjid tanah itu nak pakai motor, nak naik motor, bukan pakai motor kan, pakai motor lain macam pula macam mana. Nak naik motor, tunggang motor Aziz. Hujan, kita breakdown. Hujan pula. Mana ke masa lain nak hujan? Tak berakhlak betul. Tapi dah jadi biasa, dah jadi biasa. Tapi kalau orang yang berakhlak dengan Allah ni tak sebut macam tu. Tapi kita dah biasa lah sebab iyalah sebab kita tak berakhlak dengan Allah. Ini kan sekarang kita nak berakhlak dengan Allah. Kenapa yang kau komen hujan turun tu? Kalau nak cakap pun alhamdulillah hujan turun. Kalau takut pun tak hujan turun tu. Ya Allah, aku mohon ya Allah janganlah sampai banjir. Kan?
Kalau nak banjir juga, kau nak bagi banjir juga, kau bagi jalan penyelesaian. Macam itulah. Kita tak nak sakit, tapi Allah bagi sakit. Kalau kita berakhlak dengan Allah, terimalah dulu sakit tu. Itu orang berakhlak dengan Allah. Kau sakit kau kena kanser terimalah dulu. Ya, Allah tak dekat aku kena kanser. Cuma lepas tu kita minta lah, ya Allah, kau permudahkan rawatan dia. Orang yang berakhlak dengan Allah diterima dulu apa saja, tapi benda yang disuka atau benda yang dia tak suka dia terima dulu, terima takdir tu. Contoh kita nak balik kata bawa kereta, saya bawa kereta, tengok kereta tak ada. Saya apa tak sini apa parking. Boleh tak kita terima kereta kita dah tak ada. Kita boleh Allah tu Allah. Siapa pula ambil kereta. Kita pun elok jalan kaki. Orang di rumah pun jalan kaki. Saya bawa kereta tapi tukang semua dah tak ada kereta. Mana pergi? Tak tahu. Haji parking mana? Saya parking kat itu sana. Dia Haji tak parking kat situ, parking kat sini. Lupa kita yang terlupa parking. Tapi Allah jadikan kita terlupa parking, lupa nak parking pahala. Reba tadi. Allah bukan kereta kita bukan hilang pun. Cuma hilang dalam ingatan je. Silap. Ingat parking kat tepi, ingat parking kat depan. Tapi kan dapat pahala begitu tu ya Allah. Free je. Sebab kita reda. Reda ya Allah. Kereta tu dulu bukan ada dalam hidup aku. Kau bagi rezeki aku dapat beli. Jadi kau nak ambil, aku nak kata apa? Dapat pada reda, kereta pun dapat beli. Sekarang tak boleh. Kadang-kadang ada benda Allah test. Bukan hilang betul pun. Terlupa. Allah hilang dah dengan aku. Itu je lah yang ada. Reda dulu. Kan? Nak jaga akhlak dengan Allah. Lepas tu jumpa dalam jumpa masuk washing machine dan nasib baik kertas tu tak hancur. Betul? Pernah berlaku dalam hidup kita. Cuma kita boleh imbau balik nak cek aku ni akhlak. Itu tak termasuk akhlak dengan manusia. Akhlak dengan manusia ni dengan orang buat jahat. Kita boleh berakhlak. Dengan orang buat baik kita berakhlak tu biasa. Okay. Orang buat baik. Saya bagi duit ke Bazir, terima kasih. Saya tumpang ke Bazir naik kereta, terima kasih. Tapi yang nak tahu orang ni betul-betul tak berakhlak atau tidak, berakhlak tidak, tengok dia boleh buat baik tak dengan orang yang buat jahat pada diri. Rasulullah boleh buat baik pada orang yang buat jahat pada Rasulullah. Siapa yang pernah buat jahat pada Rasulullah? Tu orang di Taif. Betul? Betul kan? Masa Rasulullah hijrah nak pergi ke Taif, ingat boleh dapat sokongan tapi dihalau, dibaling dengan batu. Tapi Rasulullah buat baik tak? Buat baik. Cedera, dibaling batu, kena tubuh Rasulullah berdarah. Kita nak tahu kita ni berakhlak tidak, di antara kami juga cek. Dengan orang buat baik pada kita tu senanglah berakhlak, tapi dengan orang yang buat jahat, orang fitnah kita, orang mengata kita, orang mengutuk kita, kita boleh berakhlak. Beri hadiah pula ke dia. Kita dengar dia mengata kita pun pergi minta boleh handphone. Bukan saja nak sini-sini, betul-betul bagi orang yang terima kasihlah Samsul, terimalah dia. Kenapa? Tak apa ambil saya nak bagi dia. Baik tuan, itu fasa pertama. Nanti kalau ada rezeki bulan depan kita masuk fasa kedua. Kita nak mantapkan. Jadi dalam tempoh kita menunggu kalau membayang kuliah berikutnya, kita mantapkan fasa pertama iaitu roh tauhid kita. InsyaAllah bangun roh tauhid itu dalam diri kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan masyarakat kita juga terbangun. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.